Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa yang sama-sama menonton video ini bersama dengan anak masing-masing, guru-guru hot yang saya hormati yang mungkin menjadikan video ini sebagai satu panduan, rujukan dan dikongsikan kepada anak murid masing-masing. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan Ustaz doakan semoga semua dalam keadaan yang baik dan semua dalam keadaan yang sihat walafiat. InsyaAllah kita akan teruskan pelajaran kita pada hari ini dengan kita menyambung lagi mata pelajaran kita, di mana kita akan belajar menulis, ya. Menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah khot gaya nasah pada huruf yang menegak. Okey, kita belum habis lagi mata pelajaran ini khot tahun 2 dalam tajuk pelajaran 1. Ya, kita masih lagi berada di dalam pelajaran 1. Okey. Seterusnya, mari sama-sama kita mulakan kelas kita, video kita pada kali ini. Kita baca selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Yang belum selawat lagi, jom kita selawat sama-sama dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Okey, seterusnya mari sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah dan kemudian kita sama-sama hadiahkan surah Al-Fatihah ini kepada ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Seterusnya mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah juga dan kemudian kita hadiahkan kepada guru-guru kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, semua mudah-mudahan kita semua tergolong dalam anak-anak yang soleh, ya, yang mendoakan ibu bapa dan menjadi anak-anak yang baik, ya, anak-anak yang baik yang sentiasa mendoakan guru. Semoga ilmu yang kamu belajar, ya, mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, seterusnya mari kita tengok tajuk pelajaran kita pada video ini. Menulis perkataan bersambung di awal, di tengah dan di akhir mengikut kaedah gaya khot nasah pada huruf yang menegak. Okey, Ustaz, kalau Ustaz tak silap ini adalah video yang ketiga, iaitu video pertama Ustaz, huruf alif yang bersambung. Kemudian video Ustaz yang kedua, huruf kaf yang berada di awal. Dan kemudian ini adalah video yang ketiga, huruf kaf yang berada di tengah perkataan, ya. Baik, dalam video ini Ustaz akan fokuskan kepada penulisan huruf kaf yang berada di tengah sahaja, ya. Kalau nak tengok huruf kaf bersambung di awal, boleh tengok pada video ya Ustaz yang sebelum ni. Dan video ini Ustaz tunjukkan cara untuk menulis huruf kaf yang berada di tengah. Okey, baik. Ini tajuk pelajaran kita dan objektifnya, Ustaz harapkan semua murid-murid yang mengikuti video Ustaz pada video kali ini dapat menulis khot, huruf kaf
bersambung di tengah dengan baik dan dengan betul ya, insya-Allah mengikut kaedah gaya khat nasah. Okey, baik, seterusnya mari kita tengok. Okey, ini dia huruf yang menegak. Okey, ini seperti video ustaz yang kedua ataupun yang pertama. Ustaz akan terangkan dulu. Ini adalah video yang ketiga dan ustaz ulang lagi sekali. Huruf menegak itu ada alif, huruf kaf, huruf ga dan huruf lam. Okey. Seterusnya kita tengok bentuk huruf kaf. Ada 3. Tengok bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang kedua kaf dia panjang. Yang ini ustaz dah terangkan dalam huruf kaf yang bersambung di awal. Boleh tengok video ustaz yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah huruf kaf jawi. Ya, ini adalah bentuk-bentuk yang dinamakan huruf kaf. Okey, seterusnya huruf kaf Arab. Daripada 3 bentuk itu, 2 bentuk daripadanya adalah huruf kaf Arab. Ya, bentuk 1 dan bentuk 2. Ada 2 bentuk huruf kaf. Yang ini digunakan dalam penulisan Al-Quran dan penulisan bahasa Arab. Okey. Dia digunakan kalau kita nak tulis Jawi, dia ada huruf kaf Jawi. Ini dia bentuk huruf kaf Jawi yang digunakan dalam penulisan. Sambungannya tetap sama. Okey. Sama ada dia berada di awal, dia berada di tengah, dia tetap sama. Sama bentuknya nanti ya. Tapi kalau dia berada di akhir, dia ada perbezaan sedikit di antara huruf kaf Arab dan huruf kaf Jawi. Itu video yang seterusnya nanti. Ya, ustaz tak tunjuk pada video kali ini kerana video pada kali ini hanya menerangkan tentang huruf kaf yang berada di tengah sahaja. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini huruf ga sama macam huruf kaf. Cuma bezanya hanya ada 3. Ya, minta maaf. Cuma bezanya hanya ada 1 titik sahaja. Dia letak titik di atas. Ya. Kalau huruf kaf dia tidak ada titik. Tapi kalau huruf ga dia ada titik. Ustaz harapkan huruf kaf dan huruf ga ni pelajar-pelajar tidak terkeliru. Dan apa yang penting pelajar-pelajar dapat membezakan huruf kaf Arab dan huruf kaf Jawi. Ya, kamu kena bezakan tu, kena faham. Ya, nanti takut salah tulis. Okey. Okey, kaedah penyambungan huruf kaf. Yang pertama, huruf kaf berada di awal perkataan. Yang kedua, huruf kaf berada di tengah perkataan. Huruf kaf yang berada di akhir perkataan. Okey, ini kaedah penyambungan huruf kaf. Huruf kaf yang berada di awal perkataan ustaz dah tunjukkan dalam video yang kedua. Okey, pada video yang ketiga ini ustaz akan tunjukkan huruf kaf yang berada di tengah sahaja. Okey, huruf kaf yang berada di akhir itu nanti kemudian. Ya, kemudian nanti baru ustaz tunjukkan pada video yang seterusnya. Tapi video yang pada hari ini ustaz akan tunjukkan huruf kaf yang berada di tengah. Okey, kita nak tengok bagaimana penulisan dia tu. Okey, seterusnya kaedah penyambungan huruf kaf. Ini yang ustaz terangkan tadi. Huruf kaf berada di awal kita dah belajar. Huruf kaf yang berada di tengah yang warna merah itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Dan huruf kaf yang berada di akhir bukan kita tak belajar. Tapi ustaz tangguhkan dulu pada video yang akan datang. InsyaAllah. Okey, murid-murid. Ini adalah huruf kaf di tengah perkataan. Okey, ini huruf kaf yang kita akan belajar. Bagaimanakah cara menulis huruf kaf yang berada di tengah perkataan. Ini bentuk dia. Dia ada berbeza. Ya. Dia berbeza dengan huruf kaf yang berada di awal dan yang berada di tengah. Okay. Dia tak seperti huruf alif. Kalau huruf alif tu dia mungkin nampak macam tak banyak beza. Tetapi kalau huruf kaf, dia memang ada beza dan ada cara macam mana kita nak buat. Okay. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu.
Kamu boleh tengok dalam muka surat muka surat 6. Ya, muka surat 6 dekat situ dia ada tunjukkan huruf kaf yang berada di tengah perkataan. Tiang huruf kaf disambungkan dari huruf sebelumnya, kemudian ditulis condong ke kiri. Pada kadar 5 titik, tapak huruf kaf ditulis melengkung di atas garisan dari kanan ke kiri. Dalam kadar 2 titik, lengan huruf kaf ditulis menyerong dari atas ke bawah. Itu penerangan dia. Okey. Tapi cara penulisan dia Ustaz akan tunjukkan dalam sesi yang seterusnya. Okey, seterusnya mari kita tengok. Okey, Ustaz akan tunjukkan cara penulisan penyambungan huruf kaf. Jadi semua pelajar-pelajar, murid-murid semua, Ustaz harapkan kamu dah sedia dengan buku. Okey, buku latihan kamu. Okey, kemudian buku teks. Ni buku teks kamu kan, tahun 2. Okey. Untuk murid-murid yang mungkin bukan daripada sekolah integrasi rendah agama Jawi Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud, kamu boleh tanyalah ya dengan guru masing-masing nak buat latihan guna buku apa, guna kertas ke dan sebagainya. Kalau kamu belajar di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, kita menggunakan buku latihan yang ini. Ya, Ustaz rasa semua guna yang sama. Jadi kamu boleh gunakan buku yang ini sebab Ustaz tunjuk cara guna buku yang ini. Okey, kemudian buku teks boleh gunakan. Kalau yang lain tu boleh boleh tengok macam mana Ustaz tulis ya, insya-Allah. Okey, sama-sama kamu tengok dan Ustaz harapkan kamu dapat sediakan semua peralatan dengan baik, pensel hot kamu. Kemudian kamu sediakan kamu punya kertas pasir, pemadam, pembaris dan sebagainya ya. Pastikan buku teks, buku panduan ni mesti berada di depan kamu. Buka muka surat 6 sebagai rujukan, sumber rujukan utama kita. Okey, insya-Allah. Saksikan dan tonton dengan teliti. Okey, baik murid-murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tengok cara menulis huruf kaf yang berada di tengah. Okey, sebelum itu Ustaz akan buat satu garisan. Okey, Ustaz akan buat garisan di nombor 7 ya. Sebagai satu garisan panduan. Okey, nampak kat sini. Nombor 7. Okey. Okay, baik. Kemudian untuk kita memulakan menulis huruf kaf yang berada di tengah ini, kita tengok contoh yang ada dalam buku teks kamu, muka surat 6. Dia tunjukkan huruf ta bergabung. Nampak? Dengan huruf kaf. Kemudian ta, huruf kaf, kemudian huruf alif. Ini ada 3 huruf. Ni Ustaz nak terangkan dulu. Ini ada 3 huruf. Yang pertama, ini huruf ta. Kedua, ini huruf kaf. Dan yang ini alif. Ya. Jadi, huruf kaf ini kedudukannya dia berada di tengah. Ya, dia berada di tengah. Jadi, caranya kita akan belajarlah ya untuk menulis. Bagaimana untuk kita menulis huruf kaf yang berada di tengah. Okey, baik. Kamu boleh tengok juga dekat muka surat 6 ya. Ustaz ikut buku teks kamu tu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita akan mulakan menulis dengan nombor 6. Bukan nombor 7, nombor 6. Kerana huruf ta tu dia kena ditinggikan sikit. Okey, tengok. Okey. Huruf ta. Okey, huruf ta. Kemudian kita akan buat satu garisan condong ke kiri. Dia akan condong ke kiri. Ni contoh kalau Ustaz buat lakaran dia macam ni. Nampak? Okey. Kat mana dia nak berhenti tu, kita letak dekat sini nombor 3. Garisan nombor 3 ni. Nampak? Ustaz tolak. Dan Ustaz berhenti kat situ.
Okey, ini asas ya. Tengok. Okey, kemudian berhenti, condong ke kiri. Okey, kecondongan dia lebih kurang macam ni. Okey, dia jangan kita terlalu bawah. Kalau kita terlalu bawah, kita tak boleh buat huruf kaf. Dan kalau kita tinggi, kalau kita naik contoh macam ni, dia akan jadi bergabung dengan huruf alif. Jadi kalau huruf kaf ni dia kena condong ke kiri. Macam ni ya. Kemudian boleh tarik ikut daripada atas sini, tarik ke bawah. Macam kita nak buat huruf kaf yang berada di awal. Nampak? Macam kita nak buat huruf kaf yang berada di awal. Okey, berhenti. Nampak Ustaz berhenti kat sini. Sama. Kemudian kita nak buat dia punya tapak dia. Nampak? Tapak dia berhenti. Dia turun bawah. Jadi dia dah masuk bahagian bawah. Jadi kamu akan nampak dekat sini. Garisan dia macam ni. Dia yang huruf ta ini dia akan berada di atas sedikit dengan huruf kaf. Okey, nampak? Okey, kemudian Ustaz naikkan masuk kepada huruf alif. Naik. Okey, nampak kat situ. Okey, kemudian bila dah siap yang ini, kita akan buat dekat situ dia tulis istilah yang digunakan lengan huruf kaf. Ada orang panggil topi dia, ada orang panggil dia punya kepala atas dia kan. Tapi kat sini dia tulis lengan huruf kaf ditulis menyerong dari atas ke bawah. Okey, yang ini. Ini kamu nak tulis daripada atas ke bawah pun boleh, nak daripada sini ke atas pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey. Tarik ke sini. Okey. Tapi dia jangan sampai kamu tarik panjang macam ni, tak boleh. Dia cukup kat sini, dia tak lebih daripada yang ini. Okey. Kemudian kita buat huruf ta, titik dia. Sini. Okey, nampak? Itu dia punya asas untuk penulisan huruf kaf yang berada di tengah. Okey, Ustaz buat sekali lagi. Tengok ya. Kita mula dengan nombor 6. Garisan nombor 7, kita mula dengan nombor 6 ya. Okey, kita tolak. Okey, nampak kat situ. Kemudian turun. Turun dalam keadaan yang melengkung sedikit. Dia kena melengkung. Okey, dan kat sini kamu nampak tak? Kat sini dia ada longkang dia kat sini. Dia ada ruang. Ya. Okey, kemudian kita akan buat tapak dia turun ke bawah dan naikkan dia bergabung dengan huruf alif. Buat naik. Okey, kemudian kita akan buat dia punya kepala. Lengan dia. Okey. Okey. Tengok kat contoh tu dia takasur. Takasur. Okay, Ustaz buat sa-ro. Okay, ro di bawah garisan. Takasur. Sa. Okey, ini huruf kaf yang berada di tengah. Okey, Ustaz akan tuliskan contoh yang kedua, huruf nun bergabung dengan huruf kaf dan bergabung pula dengan huruf lam. Kamu boleh tengok contoh yang kedua. Okey, Ustaz tuliskan perkataan yang kedua ya. Kamu tengok. Sama juga Ustaz buat di nombor 7. Garisan dia. Okey, nampak kat situ. Kita mula dengan nombor 6 juga ya. Sama juga dengan nombor 6. Okey. Ustaz buat satu garisan condong ke kiri.
Okey, kemudian kita turun pelan-pelan macam kita buat huruf kaf yang berada di awal. Okey, berhenti. Berhenti dekat sini. Nampak? Berhenti dekat sini. Okey. Kemudian turun. Kita nak buat huruf kaf. Okey, naik. Kita nak sambungkan dengan huruf lam. Okey, ni kalau macam contoh kamu buat, alamak ustaz, saya tarik ni dia tak sampai pula. Kamu tolak je. Bagi dia sampai. Tak ada masalah. Okey. Yang penting peraturan dia kat sini, dia punya kaedah dia, yang penting yang ini. Yang ini dia tinggi sikit daripada yang huruf kaf ni. Nampak? Dia serong macam tu. Dia tak sama. Dia kena tinggi sikit. Tapi jangan terlalu tinggi. Tu ustaz letakkan, ustaz bagi tahu, ustaz buat garisan nombor 7. Kan? Tapi ustaz mula dengan nombor 6. Tu. Okey. Kemudian kita akan buat huruf lam, tarik. Tarik ke bawah pelan-pelan. Okey. Dah sampai kat sini. Okey, dah sampai kat sini, kita turun. Sampai kat garisan ni, kita turun. Kita bentuk huruf lam. Huruf lam, ingat lagi tak? Huruf lam, dia punya mangkuk dia. Mestilah di bawah. Di bawah garisan. Dia tidak boleh di atas. Di atas garisan. Okey. Kemudian kita buat dia punya lengan dia. Nun, kaf, lam. Okey. Okey. Baik. Itu yang contoh nombor 2. Contoh nombor 2. Okey. Bagi sampai atas sini. Ni buku apa? Buku kamu ni cukup-cukup ni garisan dia bagi. Tapi kalau contoh ustaz tulis dekat kertas kosong, yang agak bebas sikit kat sini. Tengok ya. Turun. Okey, kemudian buat huruf kaf, naik. Okey, kemudian ambil balik daripada atas, ya. Yang ini mesti ambil balik daripada atas. Pelan-pelan tarik. Okey, turun. Kemudian buat dia punya mangkuk lam. Okey, kemudian kita buat dia punya apa? Buat dia punya lengan dia. Okey, yang penting yang ni. Ni tapak dia. Ni dia mesti nampak, dia tinggi sikit. Dia tinggi sikit daripada huruf yang kaf yang berada di tengah ni, ya. Okey, baik. Okey, kita pergi ke contoh yang nombor 3. Okey, ustaz akan tunjukkan cara untuk buat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni murid-murid boleh tengok dia bagi contoh lain kan. Dia letakkan huruf fa, lepas tu huruf kaf, dan kemudian yang terakhir dia buat huruf ra. Macam mana kita nak tulis tu? Macam mana kita nak tulis? Okey, ustaz buat garisan juga kat sini sama macam tadi. Okey. Kita akan mula, tapi dekat sini kita akan mula tinggi sikit. Kita akan mula tinggi sikit. Kita akan mula dekat nombor 5 ni. Nampak tak nombor 5? Okey, ustaz akan buat kepala huruf fa. Okey, kepala huruf fa. Ingat lagi tak buat huruf fa macam mana? Okey, huruf fa. Macam kita nak buat huruf fa, kan? Okey, kemudian kita turun. Ni turun tapak dia. Okey, yang ni kena berhenti. Ni kena berhenti dekat sini, nampak? Okey, kena berhenti. Kalau kamu terus, dia jadi huruf fa.
Tapi sebab kita nak gabungkan dengan huruf kaf, jadi kamu kena berhenti dan kita akan naikkan dia. Kita akan naikkan pelan-pelan. Nampak? Kita akan naikkan. Okey, kita akan tolak condong ke kiri, berhenti. Kat mana kita nak berhenti tu? Okey. Dekat mana kita nak berhenti, kita akan berhenti dekat sini. Nampak kepala dia tu, kepala huruf fa tu. Okey, kemudian Ustaz akan tarik. Okey, Ustaz akan tarik pelan-pelan turun. Okey, berhenti. Berhenti. Nampak Ustaz berhenti kat mana? Okey, Ustaz berhenti dekat nombor 6 ni. Ya, nombor 6 ni, tengok Ustaz berhenti. Kemudian Ustaz akan buat sambungan untuk huruf ra. Okey. Yang ni dia kena menurun lah, ya, kena menurun. Dan buat pusingan dia. Macam tu. Nampak? Okey. Okey, buat. Kemudian kita buat dia punya lengan dia. Atas. Okey, kemudian fa. Okey, boleh nampak kat situ? Okey, Ustaz buat sekali lagi. Tengok lagi sekali. Ustaz buat huruf fa. Okey, buat macam huruf fa. Kemudian turun. Okey, nampak turun. Kemudian kita akan naikkan dia. Naikkan dia. Okey, kamu nak naikkan ni, kita jangan naik terlalu condong ke bawah sini. Condong ke bawah sini, jangan. Okey, so kita naikkan sikit. Ni dia punya apa, condong ke kiri, ya. Berhenti. Kemudian tarik ke bawah. Okey, kemudian tolak. Dan patahkan semula ke kanan. Macam tu. Okey. Kemudian yang ini kita sambungkan. Okey, boleh? Okey, dia kalau kamu garisan, kalau garisan, kalau kamu mula huruf fa tu, kamu mula kat sini. Bila kamu mula kat sini, kamu akan lari dia punya bentuk dia, ya. Sebab huruf fa, kaf, dia mesti berada di atas garisan, manakala huruf ra yang berada di bawah garisan. Kalau kamu mula kat sini, kamu tengok. Contoh kamu mula kat sini dan kamu naik huruf kaf kat sini. Nampak? Dia akan rosak lah. Ya, nampak? Dia akan lari semua. Jadi kamu kena, sebab itu Ustaz bagi tahu, kamu kena naikkan sikit. Huruf fa tu kamu bermula dengan yang nombor 5. Ustaz buat nombor 5 ni, Ustaz buat tinggi sikit kat sini. Nampak? Okey, pusingkan, buat macam huruf fa macam biasa. Okey, tarik ke bawah. Tarik ke bawah, kemudian turun. Nampak? Berhenti. Kemudian kita akan naikkan dia. Naikkan dia, condongkan ke kiri. Berhenti. Berhenti kat mana? Sama dekat nombor sini. Yang kita mula dengan huruf fa tu, kita mula huruf fa nombor 5. Sebab kita buat dia punya bulatan kepala tu, kita akan berhenti kat nombor 3. Jadi samalah ni garisan dia. Mesti berhenti kat sini, sama. Ya. Okey, kemudian Ustaz akan tarik. Okey, berhenti. Okey, berhenti. Berhenti kat mana? Berhenti dekat nombor 6 ni. Bukan berhenti dekat atas garisan ni, bukan. Berhenti kat nombor 6 ni. Kemudian, sebab apa? Sebab kita nak buat dia punya ni, sambungan huruf ra. Ni sambungan huruf ra ni kita dah mula lah. Lepas tu, turunkan bawah. Gunakan hujung mata pensil. Pusingkan ke arah kanan. Kanan, ya, kanan. Bila dah macam itu, dah siap, kita buat dia punya lengan dia. Tolak ke kanan, ya. Okey. Kena berlatih.
Ya, kalau tak berlatih dia tak dapat bentuk ni. Dia ni memang bukan mudah. Dia agak susah sikit sebenarnya, tapi Ustaz yakin kamu semua pelajar-pelajar, murid-murid yang bijak, murid-murid yang rajin berlatih, murid-murid yang rajin berusaha, Ustaz yakin kamu dapat buat penulisan ni dengan baik, insya-Allah. Ustaz doakan kamu dapat menulis dengan baik dan kamu dapat buat dengan bagus, ya, insya-Allah. Okey, itu cara menulis huruf kaf yang berada di tengah. Okey, seterusnya kita akan sambung kepada slot yang seterusnya, insya-Allah. Okey, murid-murid semua, alhamdulillah kamu dah tonton video cara menulis huruf kaf dengan betul, ya. Huruf kaf yang berada di tengah, huruf kaf yang bersambung di tengah menggunakan tulisan hot gaya nasah. Okey, seterusnya kamu buka muka surat 6, buku teks kamu. Kamu nampak di situ ada 3 perkataan contoh, ya, 3 perkataan di situ. Ustaz mohon dan Ustaz minta kepada semua murid-murid, khususnya murid-murid Ustaz, untuk menyiapkan tugasan dengan menulis 3 perkataan itu di dalam buku latihan dengan menggunakan tulisan hot gaya nasah. Okey, bagi murid-murid daripada sekolah lain yang menonton video ini, eloklah kamu tanya dulu dengan guru hot kamu masing-masing, sama ada nak ikut latihan seperti yang Ustaz tunjukkan ini, ataupun kamu perlu ikut daripada latihan-latihan yang akan diberikan oleh guru kamu masing-masing. Okey, jadi kamu kena tanya guru masing-masing, ya. Dan jika kamu dah siap pun, nanti kamu perlu semak dengan guru hot masing-masing, insya-Allah. Okey, untuk pelajar-pelajar Ustaz, siapkan, ya, siapkan, dan kemudian kalau dah siap tu nanti boleh bawa buku waktu buka sekolah nanti dan Ustaz akan tandakan, ataupun satu lagi cara, kamu boleh muat naik di dalam Google Classroom nanti. Okey, sekarang saksikan video ataupun tonton cara untuk membuat latihan. Ya, cara bagaimana untuk membuat latihan menggunakan buku latihan yang sedia ada. Okey, untuk latihan tak susah macam biasa, insya-Allah. Untuk murid-murid yang belajar di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi tahun 2, dia ada buku yang seperti yang kamu nampak ni kan. Yang Ustaz rasa semua orang pun dah dapat, semua murid-murid dah dapat buku ni. Jadi kita akan gunakan buku ini sebagai buku latihan. Jika murid-murid yang bukan belajar di bawah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang menonton video Ustaz ini, Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton. Tetapi untuk latihan ini kamu boleh gunakan kertas kosong, ya. Kamu buat satu garisan pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, suka Ustaz ingatkan sekali lagi, untuk murid-murid lain, Ustaz harapkan kamu tanya dulu, ya. Tanya dulu dengan guru masing-masing macam mana cara nak buat latihan, dekat buku mana, muka surat berapa dan sebagainya lah, ya. Sebab yang latihan ini untuk khusus kepada murid-murid Siraj Abdullah Ibnu Mas'ud, murid-murid tahun 2. Okey. Okey, jadi kita akan bahagikan kepada 3 bahagian. Ni Ustaz minta kamu bahagikan 3 bahagian. Buat garisan 1, 2, 3. Okey. Bahagian yang pertama, jangan lupa kita buat dulu garisan. Tadi Ustaz bagi tahu garisan kat mana, nombor 7. Buat garisan. Okey. Tulisan yang pertama, kita Ustaz minta kamu berlatih buat yang ini, ya. Penulisan yang ni. Ini yang pertama, kotak pertama, kotak kedua dan kotak yang ketiga. Okey. Kamu tulislah. Ingat, mula dia tinggi sikit. Di tempat yang nombor 6. Naikkan. Okey. Turun. Sambung dengan huruf kaf.
Okey, kemudian naik. Okey, sambung. Lepas tu buat huruf sa, gabungkan dengan huruf ra. Macam tu. Boleh? Cuba buatlah. Ya, cuba buat. Cuba buat. Ah, buat banyak-banyak. Okey, yang pertama ingat ya. Ustaz ulang lagi sekali. Ni dia mesti tinggi sikit. Yang ni tinggi sikit daripada yang ni. Yang ni rendah. Ni dia berada di atas garisan. Yang ini pun berada di atas garisan. Yang ini dia tinggi sedikit. Huruf ra mesti berada di bawah. Mesti berada di bawah garisan. Okey, seterusnya Ustaz sambung. Nun. Okey, kaf. Okey, naikkan. Ambil daripada atas, tarik pelan-pelan, turun. Turun. Kemudian buat dia punya mangkuk dia. Okey. Nun. Okey, yang ketiga kita buat huruf fa. Okey, buat huruf fa. Buat huruf fa, kemudian buat dia punya tapak dia, berhenti. Naikkan. Okey, nampak? Naikkan. Kemudian turun. Okey, sambung huruf ra. Okey, yang ini huruf ra ni dia kat sini. Nampak? Sambung, turun. Macam tu. Okey. Kemudian buat dia punya lengan dia. Letak titik. Ingat, titik, kedudukan titik, kepala huruf, bentuk huruf ni, satu langkah baru letak titik. Itu huruf tunggal kan. Ustaz ada cerita dulu huruf dalam penulisan huruf tunggal. Okey. Ini contoh latihan yang Ustaz buat. Jadi kamu buat 3 macam ni, tarik sampai ke bawah. Buat sampai bawah. Okey, dan insya-Allah kalau dah siap boleh kamu ambil gambar nanti masuk dalam Google Classroom ataupun nanti kamu boleh bawa pergi sekolah ya. Nanti buku ni yang ni dah siap bawa pergi sekolah. Kita akan buka sekolah nanti, Ustaz akan semak satu-satu insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada slot yang seterusnya. Okey, murid-murid semua, alhamdulillah. Okey, Ustaz dah terangkan bagaimana cara nak menulis dan Ustaz juga dah terangkan bagaimana cara untuk membuat latihan di dalam buku penulisan khot. Jadi Ustaz harap kamu semua dapat menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Tulis cantik-cantik, tulis pelan-pelan, tulis dengan baik. Tulis menggunakan pensil khot. Bila dah siap, boleh muat naik ke dalam Google Classroom. Ataupun kamu simpan dalam buku, ya, buku penulisan kamu itu, dan bawa nanti waktu buka sekolah dan Ustaz akan semak dan Ustaz akan betulkan satu-satu perkataan tu nanti insya-Allah. Okey, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang dan kita akan berjumpa di sekolah nanti insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz doakan semoga semua anak-anak murid Ustaz hadir ke sekolah dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang ceria, dan Ustaz pun nak berjumpa dengan kamu semua dan kita akan belajar dalam kelas seperti biasa insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan segala urusan kita untuk kita ke arah nak buka sekolah ni. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan semua urusan kita, mudahkan semua urusan ibu bapa dan mudahkan semua urusan kamu untuk hadir ke sekolah insya-Allah. Jangan lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa juga hadiahkan surah Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita dan guru-guru kita setiap hari. InsyaAllah sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.